meninggal kemudian ya. Hari InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kiram ashabul syailah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yumnahadukum hatta yuhibba lihi ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati silakan Al-Fadil Tuan Imam, seterusnya silakan Al-Fadil Tuan Bilal, seterusnya pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita masih lagi dipanjangkan umur, dapatlah kita meneruskan ibadah harian kita, sampai itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita insya-Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan tentang Asmaul Husna, kan? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di muka surat 47 48 baris pun dan okey, telah berkata musannaf. Baik, insya-Allah kalau di terjemahan dia tu 131 134 132 terjemahan dia lah. Ni ada siapa ada terjemahan ke surat 132. Baik.
Jadi apa kata musannaf seterusnya? Siapa musannaf? Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah telah berkata musannaf dalam kitab Syarah Saghir, dan iaitu yang zahirnya kerana ihtimal memberi waham oleh salah satu daripada dua yang bersamaan, itu tiada memberi waham yang satu seperti alim dan arif dan jawad dan sakhiyun dan alim dan akil. Ilah, alim ha maksudnya ilah lah, ilahnya seterusnya lah. Dan telah berkata oleh musannaf dalam Syarah Saghir, dan iaitu yang zahirnya kerana ihtimal dipertanggungkanlah memberi waham oleh salah satu daripada dua yang bersamaan, itu tiada memberi waham yang satunya seperti alim maknanya maha mengetahui lah. Arif pun mengetahui juga. Alim dengan arif ni lebih kurang makna sama je. Alim maha mengetahui, arif pun mengetahui juga. Arafah mengetahui. Jawad pemurah, sakhiyun pemurah juga. Makna kalimat yang berbeza tapi makna lebih kurang sama. Kemudian halim lemah lembut. Akil mengetahui. Akil orang berakal lah, orang berakal. Dan hasilnya jika izin syarak pada itlaknya dan istimalnya penggunaannya nescaya harus ia. Dan jikalau memberi waham sekalipun, kadang-kadang dia memberi waham benda lain. Kalimat-kalimat dalam nama Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia memberi waham makna yang seolah-olah Allah Ta'ala tu, contoh paling mudah lah, contohnya tawab ni pemberi taubat ataupun membertaubat. Asal mana tawab tu ialah bertaubat, banyak bertaubat. Asal mana tawab, banyak bertaubat. Contoh nama Allah Ta'ala ni kalau kita lihat sekelimbas, mana tawab itu seolah-olah Allah Ta'ala ni berdosa. Allah Ta'ala berdosa, maka dia kena bertaubat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala diambil pada ayat tawab itu, innallaha yuhibbut tawwab wa yuhibbul tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Dan tawab ini pun salah satu daripada nama Allah. Kalau sekali imbas memberi waham kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini berdosa, Allah Ta'ala ini ada dosa, itu sebab Allah Ta'ala bertaubat. Tapi sebenarnya tawab itu maksudnya Allah Ta'ala menerima taubat, bukan Allah Ta'ala itu bertaubat. Kerana yang berdosa siapa? Makhluk, bukan Allah Ta'ala. Hamba yang berdosa, bukan Allah yang berdosa. Walaupun dari segi zahiriat makna tawab ini ialah orang yang banyak bertaubat, tetapi apabila dipergunakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala ini penerima taubat. Penerima taubat hamba, bukan Allah Ta'ala ini bertaubat, gitu. Baik, kemudian juga contohnya lain, alim. Alim mana mengetahui, arif pun mengetahuilah. Alim, arif. Alim ni kalau nama Allah Ta'ala dia ada ya, ain lam ya mim alim. Ain lam ya mim alim. Kalau nama Allah Ta'ala, kalau dipergunakan untuk manusia, alim, ain alif lam mim, bukan ain lam ya mim. Kalau ain lam ya mim itu nama Allah, alim. Ain lam ya mim alim. Sedangkan untuk manusia alim. Sebab apa? Sebab kita manusia ni, kita punya alim tu terbatas. Alim kita terbatas.
Ada hadnya alim kita ni. Berbeza dengan alim yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga jawad. Jawad ni Maha Pemurah. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang pemurah. Tapi apabila digunakan kepada jawad kepada Allah ni, lain makna dia. Allah Ta'ala pula pemurah kepada makhluk, bukan manusia iaitu yang pemurah kepada Allah. Sebab kita ni harta kita terbatas. Kita Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Macam mana kita nak bagi dia kata bersedekah kepada Allah, sedangkan dia Tuhan sekalian alam. Walaupun manusia itu tuan-tuan, dia ada di kalangan kita ni orang yang pemurah, tak boleh kita katakan manusia ini sebagai jawad pemurah. Sebab penggunaan jawad ni hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia lihat tu, maka bahawa sabur, contohlah paling mudah, contoh paling mudah sabur. Sabur itu kalau maksud kepada mana sabur ialah penyabar, kan? Dan sabur itu nama Allah Ta'ala, nama Allah sabur. Jadi kalau sekali imbaslah, kalau Allah Ta'ala bernama sabur, maksudnya Allah Ta'ala ni penyabar. Allah Ta'ala penyabar, kan? Kalau sekali imbaslah. Tapi apakah makna sabur yang ada pada Allah? Bahawa sabur itu memberi waham ia akan sampai musyikah kepada bagi Allah Ta'ala, kerana bahawa sabar itu menahankan nafsu diri di atas musyikah. Musyikah ni kesempitan hidup, kesukaran hidup. Maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan bahawa dengan yang tiada bersegera, ia dengan menyeksakan orang yang derhaka. Gitu. Jadi penggunaan sabur ini kalau nak nisbahkan kepada Allah Ta'ala, dia dengan makna lain. Apa maksudnya? Maksud di sini ialah tiada bersegera ia dengan menyeksa akan orang yang derhaka. Itu mana sabur yang ada pada Allah Ta'ala, bukan sabur yang ada pada kita. Kalau sabur yang ada pada kita berbezalah dengan sabur yang ada kepada Allah Ta'ala. Sabur yang ada pada kita ni terhadlah kesabaran kita. Tak sampailah kita menyeksa manusia. Ada juga kalau manusia ni menyeksa orang lain, menyeksa, memukul. Tetapi menyeksa manusia tidak akan sama dengan menyeksa Allah Ta'ala. Tak akan sama. Maka yang sabur itu memberi waham ia akan sampai musyikah bagi Allah Ta'ala, kerana bahawa sabur itu menahankan diri, nafsu mana diri atas segala musyikah. Dia akan kita beri faham, memberi waham begitulah. Bila kita lihat kepada mana sabur ini memberi waham kepada kita akan sampai musyikah kepada Allah, kesukaran hidup bagi Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala terpaksa menahan diri daripada segala musyikah. Kita faham begitulah pada asalnya. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada kehidupan musyikah pada dia. Kesukaran hidup pada Allah Ta'ala mana ada? Yang ada kesukaran hidup ialah makhluk, manusia. Manusia yang ada kesukaran hidup. Kepayahan hidup tak ada kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Sebab kerana Tuhan tidak ada musyikah lah pada dia, kesukaran hidup. Maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan tiada bersegera ia dengan menyeksa akan orang yang derhaka. Itu makna sabur itu yang sebenarnya pada Allah Ta'ala. Jadi sabur yang ada kepada Allah berbeza dengan sabur yang ada pada kita. Sabur yang ada pada kita ialah kesabaran yang ada pada kita ialah kesabaran kita di atas segala kesempitan hidup, kepayahan hidup yang kita alami. Maka kita pun sabar. Tapi bila perkataan sabar ini, sifat sabar itu diletakkan kepada Allah, bukan makna Allah itu terpaksa menahan kesukaran hidup. Sebab dia Allah, dia Tuhan. Tak ada kesukaran hidup kepada Allah. Yang ada kesukaran hidup ialah pada manusia.
So ditafsirkan makna sabar itu kepada Allah Ta'ala ialah tiada bersegera ia dengan menyesa orang yang derhaka. Maka Allah Ta'ala itu bersifat sabur, penyabar. Gitu. Dan penyabar Allah Ta'ala pun tak akan sama dengan penyabar yang ada pada manusia. Baik, kemudian yang kedua syakur. Ini pun nama Allah Ta'ala juga. Dan syakur itu memberi waham ia akan sampai kebajikan kepadanya, kerana maknanya banyak syukur bagi orang yang berbuat baik kepadanya, serta bahawa ihsan itu sekaliannya daripada Allah. Maka ditafsirkan dia pada Allah Ta'ala dengan yang membalas dia akan atas taat yang sedikit akan banyak derajat, dan diberikan balasan amal di dalam beberapa hari yang berbilang itu akan beberapa nikmat di dalam akhirat yang tiada dihinggakan masanya. Tiada dihinggakan masa. Yang kedua ialah lafaz syakur. Apa makna syakur? Syakur ini mana banyak bersyukur pada asalnya. Cuma apabila disebut perkataan syakur, memberi waham kepada kita bahawa Allah Ta'ala menerima nikmat daripada orang lain, sedangkan dia Tuhan, dia Allah, dia yang beri nikmat pada manusia, pada makhluk, bukan dia terima nikmat. Jadi memberi waham kepada kita, ke situlah makna dia. Maknanya Allah Ta'ala menerima nikmat daripada orang lain. Tetapi di sini bukan makna Allah Ta'ala memberi nikmat, tetapi dia membalas akan ketaatan yang sedikit yang dilakukan oleh hamba dengan banyak beberapa darjat kepada hamba tadilah, hasil daripada perbuatan taat yang dibuat. Itu mana dengan syakur. Syakara, asal daripada syakara kan telah bersyukur, yashkuru sedang bersyukur, akan bersyukur dan sebagainya. Boleh. Dan syakur itu memberi waham ia akan sampai kebajikan kepadanya, kerana maknanya banyak syukur bagi orang yang berbuat baik kepadanya, serta bahawa ihsan itu sekaliannya daripada Allah. Maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan yang membalas dia akan taat yang sedikit akan banyak derajat kepada hamba tadi. Itu maknanya. Itu makna syakur itu. Bukan makna syakur itu Allah Ta'ala bagi terima nikmat pada orang lain, tapi makna syakur itu maknanya Allah Ta'ala membalas ketaatan hamba tadi. Walaupun sedikit ketaatan dia, Allah Ta'ala balas dengan balasan yang banyak. Masya Allah. Dan diberikan balasan amal di dalam beberapa hari yang berbilang itu, dengan beberapa nikmat dalam akhirat yang tiada dihinggakan masanya. Kan? Mana kat dunia ni tak banyak pun ketaatan hamba buat kadang-kadang, tapi Allah Ta'ala balas dengan nikmat yang banyak akhirat, dengan tempoh masa yang tidak dihadkan di akhirat besok. Sebab apa? Sebab dia namanya syakur tadi. Syakur. Baik, seterusnya. Dan kata satu pendapat, makna syakur itu yang dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu membalas akan syukur hamba. Okey, itu yang kedua. Ini ada pendapat lain pula. Apakah makna syakur? Mana syakur yang pendapat yang lain, kini pendapat lemah lah. Syakur yang dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu, maknanya Allah Ta'ala membalas akan syukur hamba. Allah Ta'ala balas akan syukur hamba tadi, insya-Allah. Ya, siapa? Itu saya tengah kuliah. Baik.
Jadi kata kil makna syakur itu yang dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu yang membalas akan syukur hamba. Dan kata kil ia memuji atas orang yang taat akan dia. Kata kil lagi satu pendapat lain yang menyatakan bahawa makna syakur itu memuji atas orang yang taat kepada dia pun dikatakan sebagai syakur juga. Baik, kemudian halim. Halim, asal makna halim ni lemah lembut. Lemah lembut. So apakah makna halim yang ada kepada Allah Ta'ala? Dan halim itu memberi waham sampai menyakiti orang kepadanya, padahal Allah Ta'ala itu tiada sampai kepadanya oleh seseorang dengan menyakiti akan dia. Okey, itu mana halim. Dan halim itu memberi waham sampai menyakiti orang kepadanya Allah, padahal Allah Ta'ala itu tiada sampai kepadanya oleh menyakiti seorang akan dia. Maka ditafsirkan dia pada Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegerakan dia dengan menyesa atas orang yang derhaka akan dia. Itu mana halim. Asal mana halim ni lemah lembut. Lemah lembut. Kan? Jadi apa maksud dengan lemah lembut pada Allah Ta'ala ini? Maksud lemah lembut yang ada pada Allah, maksudnya maka ditafsirkan akan dia pada Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegera ia dengan menyesa atas orang yang derhaka ia akan dia. Maka kembali ia bagi makna sabur juga. So makna alim ni lebih kurang sama dengan makna sabur. Mana Allah Ta'ala tidak bersegera menyeksa akan hamba, walaupun hamba itu banyak buat dosa dan maksiat kepada Allah, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak taat kepada perintah dia, lalai terhadap perintah dia, Allah Ta'ala tidak segera menyeksa akan hamba itu. Malah dibagi nikmat lagi kan, macam-macam nikmat lagi. Kau ambil lah, kau makanlah, kau buatlah, Allah Ta'ala bagi tempoh lagi lah. Itu dikatakan sebagai istidraj. Pernah dengar kan? Istidraj ni Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat, tapi dalam masa sama Allah Ta'ala tak redha lah dengan apa lakukan hamba tadi. Sebab apa? Dia hamba tadi banyak mencuaikan segala arahan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Ulang semula, dan halim itu memberi waham sampai menyakiti orang kepadanya Allah, padahal Allah Ta'ala itu tiada sampai kepadanya oleh seseorang menyakiti akan dia. Maka ditafsirkan dia pada Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegera ia dengan menyesa atau orang yang derhaka akan dia. Maka kembali ia bagi makna sabur juga. Dia sama dengan makna sabur halim ini. Baik, kemudian dan tiada diiktirad. Tirad maksudnya dibantah. Tiada diiktirad, tiada dibantah. Kan? Atas kata tiada sampai kepada Allah Ta'ala oleh seseorang dengan menyakiti itu, dengan sabda Nabi SAW, barang siapa menyakiti akan Muslim, maka sesungguhnya menyakiti ia akan daku. Jadi dibantahlah perkataan tadi. Manakah mungkin tak ada orang menyakiti Allah, dia kata. Ada, dia kata. Ada orang menyakiti Allah Ta'ala. Kan pada asal kepada makna alim itu, kan dia tulis tadi kan, tak ada siapa pun menyakiti Allah Ta'ala. Tapi diiktirad, iktirad ini dibantah. Mana ada yang bantah bahawa manakah mungkin tak ada orang mengikuti Allah Ta'ala. Ada, dia kata. Gitu. Sebab apa? Dia bagikan satu hadis Nabi. Sabda Nabi, dia kata barang siapa menyakiti akan Muslim, maka sesungguhnya menyakiti dia akan daku. Dia kata macam tu. Jadi ada hamba yang menyakiti Allah Ta'ala. Dan barang siapa menyakiti ia akan daku, maka sesungguhnya menyakiti ia akan Allah. Kerana makna hadis ini bahawa
bahawasanya telah berbuat ia sertanya akan perbuatan yang menyakiti, padahal tiada sampai mengikuti itu kepadanya Allah Ta'ala. Macam tu. Tak sampai pun mengikuti Allah Ta'ala. Walaupun dari segi zahiriat hadis itu seolah-olah manusia mengikuti Allah Ta'ala, seolah menyakiti manusia mengikuti Allah, tapi tak ada pun mengikuti Allah Ta'ala, manusia mengikuti Allah. Manakah mungkin manusia sanggup boleh sampai pada mengikuti Allah Ta'ala? Manusia dia boleh mengikuti manusia. Itu. Baik. Dan mana siapa mengikuti ia akan daku, maka sesungguhnya mengikuti ia akan Allah Ta'ala. Kerana makna hadis ini bahawasanya telah berbuat ia sertanya akan perbuatan ia mengikuti, padahal tiada sampai mengikuti itu kepadanya Allah Ta'ala. Padahal tak sampai pun mengikuti Allah Ta'ala, walaupun segi zahiriatnya seolah mereka mengikuti Allah Ta'ala. Kan Nabi kata, barang siapa mengikuti akan muslim, maka dia mengikuti akan daku, kata Nabi. Barang siapa mengikuti akan daku, maka mengikuti akan Allah. Jadi mana yang manusia tu mengikuti Allah Ta'ala lah. Macam tu. Tidak. Manusia takkan mampu mengikuti Allah Ta'ala. Macam tu. Dia takkan mampu. Baik. Dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat atau segala hadis yang mutasyabihat, hadis yang kesamaran mutasyabihat, itu jadi kafir. Kan? Dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat ataupun hadis segala mutasyabihat, itu jadi kafir. Ini dah jelas lah. Benda ni dah bahas kat belakang, dia kata. Tapi kat sini dia nak bahas balik, dia kata. Bahas balik lah. Maka sekarang dia kata, hamba hendak mensabitkan jalan takwil. Demikian itu zahir atas dua mazhab. Maka dia nak sebutkan berkenaan dengan jalan takwil. Kalau kita jumpa ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat, semacam mana? Jadi sebenarnya dia ada dua mazhab. Maka keduanya itu sebenar. Itulah mazhab salaf dan khalaf. Dia ada dua mazhab. Pertama, mazhab salaf. Salaf ni 300 tahun selepas daripada wafat Nabi. Kemudian khalaf maknanya 300 tahun kemudian selepas daripada baginda Rasulullah wafat. Itu. Maka keduanya itu adalah mazhab yang sebenar. Yang lain tu tak sebenar. Sesat. Yang kita akui dua saja, itulah salaf, golongan salaf, dan golongan khalaf. Maka barang mana salah satu daripada keduanya, apabila kita taklid, lepaslah kita daripada sesat. Masya Allah. Jadi kalau kita taklid kepadanya ulama salaf dan ulama khalaf tadi, maka kita selamat. Kalau kita tak taklid, tak ikut mereka, maka kita ni sesat. Gitu. Dan salah satu daripada mazhabnya adalah mazhab ahlus salaf. Dan yang keduanya mazhab khalaf. Kata Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab mazhabnya, dia kata wa kullun nas awhama tashbihan aw luhu aw fawwid waram tanzihan. Betul? 132 tadi. Kita lihat balik. Surat 132. Wa kullun nasin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Dan tiap-tiap nas Quran dan hadis yang memberi waham ia akan tasbih, penyerupaan Allah Ta'ala itu dengan yang baru, maka kata musannaf awilhu, takwilkan olehmu, aw fawwid, ataupun serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, warum tanzihan, dan oleh itu dan kasat olehmu akan suci Allah Taala daripada menyerupai dengan segala yang baru. Kasat olehmu suci Allah Taala daripada segala yang baru. Jadi setiap ayat mutasyabihat, contoh ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'ala istawa, Allah Taala bersemayam di atas arasy, yadullahu faqa aydihim, tangan Allah Taala di atas tangan-tangan mereka.
Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Allah. Allah Ta'ala berwajah. Ini merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam Quran ada dua jenis ayat. Satu ayat yang muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ini kan ulama terbagi pada dua berkenaan ayat ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ulama salaf, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Tauhid, tauhid serahkan maknanya kepada Allah. Mereka tidak mentakwilkan dengan sembarang makna. Sedangkan yang kedua iaitulah ulama wal khalaf, mereka mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah, yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata Ibrahim Lakhani? Dia kata, dan tiap-tiap nas Quran atau hadis yang memberi wahab ia akan tasbih, penyerupaan Allah Ta'ala itu dengan yang baharu, takwil olehmu atau serahkan olehmu akan perkataan itu kepada Allah. So ada dua. Sama ada takwil kan? Takwil kan maknanya letakkan makna yang sesuai, yang menyucikan Allah, ataupun serahkan, tauhid, serahkan maknanya kepada Allah. Dan kasat olehmu akan suci Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu. So kasat mana niat lah. Niatkan bahawa kita nak sucikan Allah daripada segala benda yang menyerupai akan Allah Ta'ala. Bermula murad mana maksud? Bermula murad daripada tasbih itu menyerupai, dan murad dengan takwil itu ditanggungkan dia atas kesalahan zahirnya ayat atau hadis, serta menyatakan makna yang dikenaki. Maka murad maksud dengan takwil itu takwil tafsir. Maksud dengan takwil itu takwil tafsir secara perinci, seperti bahawa adalah padanya menyatakan makna yang dikenaki, seperti barang yang ia pada mazhab khalaf, golongan khalaf. Seperti golongan khalaf lah, meletakkan satu makna yang sesuai kepada ayat tersebut. Contohlah Ar-Rahman wa al-Arsy istawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Mereka meletakkan dengan makna yang sesuai kepada bersemayam itu. Maksudnya Allah Ta'ala memerintah. Allah Ta'ala memerintah manusia, memerintah alam, kan? Ataupun Allah Ta'ala mentadbir alam, menguruskan alam, menguasai alam. Bukan makna bersemayam itu sebagaimana manusia bersemayam di atas arasy singgasana. Baik. Jadi bermula murad atau maksud daripada tasbih itu menyerupai, dan murad ataupun makna ataupun maksud dengan takwil itu ditanggungkan dia atas kesalahan zahirnya ayat, serta menyatakan makna yang dikenaki. Maka murad ataupun maksud dengan takwil itu adalah takwil tafsir, takwil secara terperinci, seperti bahawa adalah padanya menyatakan makna yang dikenaki, seperti barang yang ia dalam golongan mazhab khalaf. Kemudian bermula mereka itu orang yang demikian daripada 500 tahun segala kurun yang ketiga, iaitulah kurun sahabat dan tabi' yang pertama dan tabi' yang kedua. Tabi'in lah. Tabi' mana yang mengikutlah golongan yang mengikut yang pertama dan golongan yang mengikut yang kedua. Dan katanya musannaf atau serahkan olehmu, artinya kemudian daripada takwil ijmali yang ia memalingkan lafaz yang memberi wahab itu daripada zahirnya. Kemudian daripada takwil ini serahkan olehmu kehendak nas yang memberi waham itu kepada Allah Ta'ala atas tarikat salaf, atas jalan khalaf. So maknanya kalau ikut pada jalan khalaf, dia menyerahkan maknanya kepada Allah. Tafib, tafa waw ya dad. Taf ini serahkan makna pada Allah.
Mereka tidak meletakkan sebarang makna. Contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, mereka tidak meletakkan makna arash itu sebagaimana arash kita. Bersemayam itu dengan makna bersemayam kita. So mereka tidak meletakkan sebarang makna. Serahlah maknanya kepada Allah. Apakah maksud bersemayam yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu? Masya Allah. Dan katanya atau serahkan olehmu, artinya kemudian ringkas yang ia membandingkan lafaz yang beri waham itu pada zahirnya, maka kemudian daripada takwil itu serahkan olehmu kena nas yang memberi waham itu kepada Allah atas tariqah salah, dijatan di atas jalan Allah Ta'ala bertangan. So ulama salaf menyerahkan maknanya kepada Allah. Apakah maksud tangan? Ulama khalaf meletakkan sesuatu makna yang layak kepada Allah dengan makna tangan tadi. Baik, kemudian bermula mereka itu orang yang adalah mereka itu di dalam masa dahulu daripada 500 tahun. Ini dikatakan ulama salaf. Bermula mereka itu orangnya adalah mereka itu di dalam masa dahulu daripada 500 tahun. Dan kata king kurun yang ketiga, iaitulah kurun sahabat dan kurun tabi'in dan kurun tabi' tabi'in. Kurun tabi' tabi'in. Ini mereka meletakkan dengan makna salaf lah. Lebih kurang sama juga dengan makna khalaf tadi. Tetapi kalau ikutkan baik. Dan bermula tariqah khalaf. Okey, tariqah khalaf itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh kerana barang yang padanya bertambah wadih dan rad menolak atas khasam, menolak atas perbantahan. Dan dia itu terlebih rajah kerana inilah dahulu oleh nazim akan dia. Nazim mana? Nazim ni ialah pengarang nazam ataupun syair. Kerana inilah didahulukan oleh nazim akan dia. Mana nazim dia? Nazim. Nazim ni syair lah. Tapi tak disebutkan syair di sini. Jadi tuan-tuan, ulama khalaf ini, dia kata ulama khalaf kan, dan mula tarikan khalaf itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh. Jadi maknanya pendapat ataupun pegangan ulama khalaf ini dia terlebih teguh dan terlebih mengetahui, dia kata. Kerana barang yang padanya bertambah wadih, terlebih jelas, atau rad atau khasam, menolak di atas perbantahan. Dan dia itu terlebih rajah kerana inilah mendahulukan oleh nazim akan dia. Kan? Kita lihat dalam syair itu, wa kullun nasin aw hama tasbihan awwaluhu aw fawid wa rum tanzihan. Jadi perkataan awilhu tu mana tak didahulukan sebelum daripada fawid. Awil mana takwilkan. Jadi ulama khalaf ni dia takwilkan kepada makna yang layak kepada Allah. Itu sebabnya letakkan awil dulu. Awil atau fawid. Fawid ni untuk khalaf, untuk salaf. Awil untuk khalaf. Jadi boleh? Boleh tak ni? Menung ni kan? Si Basir tak bawa kitab. Dia semakin jauh ni semakin susah. Semakin pemasannya agak semakin tinggi Jadi yep. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Kan?
Warasihuna fil ilmi. Warasihu tu hujung tu sambung lagi. Dan orang-orang yang cerdik dalam ilmu. Memang pada awal ayat itu wa ma ya'lamu ta'wilu lahu illa Allah. Dan tak ada yang tahukan takwil ni kecuali Allah Taala. Lepas tu ada sambung lagi warasihuna fil ilmi. Dan orang yang cerdik dalam ilmu, mereka tahulah makna dia. Gitu. Itu dia kata ulama khalaf itu. Baik, ada ayat di bawah tu ada. Nampak kan? Gitu. Baik. Dan bermula tarikat salaf pula. Bermula jalan salaf itu terlebih selamat. Kalau tarikat khalaf ini dia terlebih mengetahui, terlebih teguh. Kalau salaf pula terlebih selamat. Kerana barang yang di dalamnya selamat daripada mentakyinkan makna yang terkadang ada ia bukan murad bagi umat Ta'ala. Jadi kenapa jalan ulama salaf ni jalan yang baik, jalan selamat? Kerana dia tidak meletakkan satu makna kepada ayat yang mutasyabihat tadi. Sedangkan ulama khalaf pula jalannya terlebih mengetahui, terlebih teguh. Kenapa? Mereka meletakkan makna, tapi makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, boleh? Dan bermula tarikat salaf itu terlebih selamat. Dia lebih selamat dia kata. Kerana barang yang dalamnya selamat daripada mentakyinkan makna, menentukan maknanya, terkadang adalah dia bukan maksud bagi Allah Ta'ala tadi. Itu sebab tak letak makna. Kerana takut nanti kalau letak makna salah letak makna. Jadi mana tarikah salaf ni terlebih selamat. Maka zahir daripada barang yang ditakrirkan itu muafakat oleh salaf dan khalaf atas menyucikan Allah Ta'ala daripada makna yang mustahil, yang menunjuk atasnya oleh demikian yang zahir itu. Maka zahir daripada barang yang ditakrirkan, diakukan oleh muafakat salaf dan khalaf tadi, mereka semua nak menyucikan Allah Ta'ala daripada mana yang mustahil. Jadi kalau khalaf tadi letak mana yang layak, sebab apa? Kena nak cucikan Allah Ta'ala. Kemudian yang salaf tak letak mana pula. Sebab apa tak letak mana? Mereka pun ada niat nak menyucikan Allah Ta'ala juga daripada sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Itu daripada zahirnya yang mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi yang kedua tadi pula, yang kedua, mana golongan salaf, mereka meletakkan takwil pun takwil ringkas saja. Ataupun mereka serahkan makna kepada Allah Ta'ala lah. Itu yang paling mudah. Okey. Bunyi telefon ke? Kemudian daripada demikian itu, pada ta'yin murad ataupun maksud daripada demikian nas itu. Dan tiada ta'yin kerana dibinakan atas wakaf, atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warasihuna fil ilmi. Warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang cerdik dalam bab ilmu. Artinya wakaf atas pada ilmu tadi. Dia ada dua lah. Sama ada dia nak berhenti pada warasihuna fil ilmi, ataupun nak berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu. Kalau kita berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu, kita wakaf kat situ. Kalau kita wakaf wa ma ya'lamu ta'wilahu, maknanya ini pandangan daripada ulama-ul salaf. Mereka kata tiada yang mengetahui akan takwilnya kecuali Allah Ta'ala. Kalau kita wakaf berhenti pada ayat, kalau kita bacalah, kalau kita baca ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau kita berhenti kat situ, maknanya yang tahu maknanya hanya Allah. Tapi kalau kita berhenti pada warasihuna fil ilmi, kalau kita berhenti kat situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi, kalau kita berhenti kat situ, maknanya ada yang tahu maknanya, iaitulah ulama khalaf. Ini pegang ulama khalaf, mereka akan wakaf di situ bila baca.
Kalau kita hanya baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ini pegangan ulama salaf. Pegangan ulama salaf. Kerana apa? Kerana mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tahu makna kecuali Allah taala. Masya-Allah. Boleh? Okey. Cukup sampai situ lah. Warasihuna fil ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Yap. Ulama talak dengan talak di suatu tentang mazhab ni. Mana? Ulama talak dengan talak. Mazhab tu fiqh. Yang 4 mazhab tu fiqh. Dan 4 mazhab ini seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i, semuanya berpegang dengan pegangan ulama khalaf dan juga salaf juga. Khalaf salaf itu dalam bab tauhid. Salaf khalaf dalam bab tauhid. Sedangkan berkenaan dengan khalaf dan salaf ini apa tu yang fiqh tu itulah Hambali, Syafi'i, Maliki. Itu dalam bab fiqh lah. Betul. Dan keempat imam ni pun berpegang kepada mazhab Abu Hasyim Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi, dan juga ulama khalaf dan juga ulama salaf. Gitu. Boleh? Dah. Ada soalan? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alaina wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana al-ghalibin. Allahumma fakana fi din, Allahumma fakana fi din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.